Didik TV KPM. Amin. Jangan lupa sebelum kita makan, kita kena baca doa makan dulu. Okey, baik cikgu. Tadi kita dah belajar macam-macam dah tentang apa yang perlu kita buat atas meja ni cikgu. Untuk segmen kali ini, apa pula yang akan kita pelajari? Silakan cikgu. Okey, baik, kita tengok. Untuk kali ini kita akan belajar susun atau peranggu meja. Okey, yang pertama, kita tengok dulu okey, maksud dia. Apa yang dimaksudkan dengan peranggu meja? Okey, peranggu meja adalah satu set susunan flatware yang lengkap yang digunakan oleh tetamu untuk menikmati hidangan. Kita ada dua jenis peranggu meja. Okey, kita boleh lihat yang pertama kita ada peranggu meja ala carte dan juga table d'hôte. Okey. Okey, kita tengok yang pertama sekali sebelum kita menyusun atau peranggu meja, kita mestilah melaksanakan proses mise en place. Okey, mise en place bagi susun atau peranggu meja yang pertama adalah menggilap cutlery dan juga glassware. Okey. Kita tengok yang pertama, sediakan air panas mendidih. Mesti sediakan air panas yang mendidih di dalam stainless steel bowl, dalam mangkuk lah. Okey. Kemudian rendam peralatan cutlery dan flatware tadi ke dalam air panas, dan sekiranya kita nak menggilap gelas ataupun glassware, kita panggil glassware, kita hanya mengewapkan sahaja. Kita wapkan gelas supaya kita bersihkan menggunakan wap, bukannya kita masukkan ke dalam air panas. Kenapa? Sebab glassware dia mudah pecah. Jadi kita tak rendamlah ke dalam air panas. Kita halakan muncung gelas ke bawah supaya wap air masuk ke dalam gelas, kemudian kita gilapkan menggunakan air yang menggunakan kain yang bersih, maafkan saya. Okey, yang kedua, membentang alas meja. Pertama sekali mesti uji dulu kestabilan meja itu. Sekiranya bergoyang, ambil sesuatu untuk kita sendal ataupun kita lapik kaki meja supaya meja itu tidak bergoyang. Kemudian berdiri di tengah-tengah antara meja itu. Kemudian baru kita bentang dengan cara lepaskan satu hujung alas meja ke tepi meja. Tarik alas meja ke arah anda, ke arah kita. Kemudian lepaskan hujung berjahit yang kedua berhampiran dengan kita. Dan pastikan meja itu seimbang. Uji sekali lagi. Okey. Okay, yang ketiga, melipat napkin. Melipat napkin seperti yang kita buat tadi. Kita dah buat melipat napkin tadi. Jadi, pastikan yang pertama napkin bersih dan telah disetrika. Kita lakukan lipatan napkin dengan prosedur yang betul seperti mana kita buat tadilah, Aiman. Ya, cikgu. Okey. Pastikan hasil lipatan itu juga mestilah kemas. Okey, yang seterusnya menyediakan alatan sampingan mengisi peranggu perisa iaitu garam dan juga lada sulah, menyediakan kad menu dan juga nombor meja. Okey, ini adalah contoh susun atau peranggu meja yang pertama iaitu menyusun atau peranggu meja untuk table d'hôte. Okey, kita tengok langkah satu persatu. Okey, langkah yang pertama kita mestilah lapik dulang layan itu dan susun peralatan seperti yang dinyatakan berikutlah. Bermaksud ada sudu sup, ada pisau makan, garfu makan, sudu dessert, garfu dessert, gelas minuman, piring layan, garfu salad, pisau salad dan juga napkin yang telah dilipat. Okey, langkah yang kedua, letakkan pinggan makan di tengah-tengah peranggu meja. Untuk apa? Sebagai penentu jarak. Okey, penentu jarak di antara pisau makan dengan garfu makan. Okey, kemudian letakkan pisau makan, sudu sup dan pisau salad di sebelah kanan, dan langkah yang ketiga, letakkan garfu makan di sebelah kiri diikuti dengan garfu salad. Okey, langkah yang keempat, letakkan sudu dessert dan garfu dessert di sebelah atas peranggu meja dengan kedudukan sudu berada di sebelah atas garfu. Okey, dan yang kelima, letakkan piring layan di sebelah kiri, garfu salad dan juga pisau mentega di sudut kanan di atas piring layan. Okay, yang langkah yang terakhir adalah letakkan gelas di hujung mata pisau makan, alihkan pinggan makan dan letakkan napkin di tengah-tengah peranggu meja, letakkan peranggu perisa, nombor meja dan kad menu. Okey, jadi saya dah terang. Jadi sekarang kita cuba buat, Aiman. Boleh cikgu? Okey. Alright. Kita nak cuba buat praktikal daripada apa yang cikgu ajar tadi. Jom sama-sama murid-murid. Okey. Yang pertama sekali tadi saya cakap mesti kita sediakan dulang layan yang telah dilapik dan dialas. Okey, kita punya sudu dan garfu, cutlery kan. Kita ada pisau, kita ada sudu garfu. Okey, jadi sepatutnya langkah pertama tadi kita buat apa? Kita kena
menggilap terlebih dahulu. Macam mana cara menggilap? Tadi saya dah sebut kan? Tadi kita boleh uap kan, lepas tu Kita boleh boleh gunakan yang bersih. rendam ke dalam air panas. Kemudian kita rendam air bersihkan. panas. Lupa ni. Lupalah cikgu. Okey, jadi kita dah buat tadi, kita dah rendam, kita dah gilap. Sekarang kita susun ke atas dulang layan. Okey. Okey, kita susun satu persatu. Okey cikgu, kita susun satu persatu cikgu Okey, seperti ini. Macam tu. Okey. Ke tak kisah cikgu? Ke kena tak ikut apa. tajuk dia juga? Tak kisah. Okey, susunan tak kisah. Tapi Okey. semasa menyusun peranggu meja nanti, susunan diambil kira. Yang tu kisah. yang ni tak kisah. Yang ni cikgu, tak apa. Sebab yang Okey. ini kita cuma nak bawa ke meja makan. Baik cikgu, saya dah selesai dah. Okey, dah selesai. Jadi kita ke meja makanlah. Okey. Okey, jadi kita dah sampai ke meja makan kita. Benda yang pertama kita perlu buat, kita ambil pinggan dulu. Pinggan. Baik cikgu, Okey. saya ambil kan? Maaf ya. Baik cikgu, seterusnya. Okey, kalau ikut yang sebetulnya bila peralatan jatuh seperti ini, kita dah tak boleh guna sebab ya kita ke? dah tadi kita dah menggilap kan. Bila dia dah jatuh dia dianggap kotor. Jadi tak boleh gunalah. Baik cikgu, kita ambil yang lain cikgu. Okey, nanti kita tukarlah Saya tukar gaya selepas baru. kita tukar. Okey, baik. Okey, tak apa. Okey, yang pertama sekali ambil pinggan, letakkan di tengah-tengah. Aha. Okey. Sepatutnya jarak di antara tepi meja dengan pinggan adalah 2.5 cm. Jadi macam mana nak 2.5 ukur? cm? Nak kena cari pembaris ke? Alamak cikgu. Nampak Boleh tak ke? susah kan? Jadi kita gunakan ibu jari kita. Ibu jari. Okey, di antara hujung ke ni garisan yang pertama. Daripada hujung sampai garisan yang pertama. Ya, dianggap lebih kuranglah 2.5 cm. Okey, kita letak dekat sini. Ni letak dekat meja. Okey, jadi pinggan kita mesti berada di hujung jari. Okey, selesai. Okey, jadi langkah seterusnya kita buat apa? Kita ambil pisau Pisau. makan. Okey. Pisau makan berada di sebelah kanan dan garfu makan berada di sebelah kiri. Okay, cikgu, tapi ini ada dua saiz lah cikgu. Mana satu ni? Okey, garfu makan adalah garfu yang paling besarlah kat situ. Okey, baik cikgu. Okey. Tengok ukuran dia pun sama. Pun sama. Satu jari ni juga Ya, cikgu ibu satu jari kita. ibu jari juga. Baiklah. Okey, kemudian kita ambil sudu sup. Sudu Okey, ini sup. sudu sup. Nampak ada banyak sudu kan? Mana satu cikgu? Okey, sudu sup adalah sudu yang berbentuk bulat. Bulan. Okey, Okey. baik. Letakkan di sebelah pisau makan, Kita nak letak secara terbuka ke tertutup ni cikgu? terbuka. Terbuka. Baik cikgu. Okey. Kemudian kita ambil pisau salad. Pisau salad. Okey. Pisau ni samalah cikgu. Tak sama. Tak Pisau sama makan juga. dia lebih besar. Nampak kan beza tu? Baik. Pisau makan dia lebih besar. Okey. Yang ni pisau salad. Okey, sama juga ukuran dia tetap sama. Okey cikgu. Letak di sebelah sudu sup ni lah. Okey. Okey cikgu. Okey, dan pastikan ke semua pisau ini menghala ke sebelah kiri. Mata pisau menghala ke sebelah kiri. Baik cikgu. Okey, seterusnya ambil garfu dessert, Garfu dessert. letakkan di sebelah kiri, sebelah garfu makan tadilah. Okey, dan seterusnya kita ada piring layan. Ini piring Ini layan. kita panggil piring layan. Okey, piring layan berada di sebelah kiri, Okey. diikuti dengan pisau mentega. Pisau mentega. Okey, Kecil pisau je. mentega ini berada di sebelah kiri tapi berada di atas pinggan piring layan. Sebelah kanan piring layan. Maknanya macam ni lah cikgu. Iya. Okey, Dia pandai. duduk di sebelah kanan Betul. je. Dia berada di sebelah kanan piring. Tapi di sebelah kiri kita. Belah kiri kita. Ya. Okey. Okey, boleh. Boleh cikgu? Okey, kemudian kita ada sudu dessert dan garfu dessert. Okey cikgu. Saya Okey. tadi sudu dah jatuh tadi cikgu. sudu jatuh kan. Kita buat garfu contoh cikgu ya. Okey, saya lah tunjukkan. Baik. Okey. Kita punya sudu dessert ni mesti menghala ke sini, ke kiri. Okey, di Alright. atas. Okey, dan garfu berada di bawah. Seperti inilah. Kalau kedudukannya macam ni betul cikgu? Salah. Macam ni. Sepatutnya sudu di atas, Sudu di atas. garfu di bawah. Garfu di bawah. Okey, tu betul. Okey, baik Ada terbalik. macam ni. Okey. Alright. Okey. Boleh kita teruskan lagi, Seterusnya cikgu? ada lagi tak apa lagi yang kita belum susun? Apa lagi ya?
Cawan cikgu. Ya, pandai. Cawan tak susun Cawan lagi? ini sepatutnya berada di atas pisau makan. Ni pisau makan ni di atas betul-betul? Ya. Di atas pisau makan. Jangan dekat sangat. Oh, jangan dekat sangat. Okey. Okey, baik. Okey, selesai untuk susunan. Kemudian kita perlu letakkan hiasan lah. Contoh macam ada bunga kan. Letaklah bunga sebagai hiasan meja. Aha. Letakkan peranggu perisa. Ini peranggu perisa. Kita ada bekas untuk lada sulah, lada hitam dan juga garam. Aha. Okey, kemudian kita ada nombor meja. Dan di sini ada juga kad menu. Okey. Kad menu ni adalah kad yang dibuat oleh murid-murid saya lah. Wow. Okey. Waiter, come here. Okey. Okey, jadi kita letak je kad menu di atas meja. Dan yang terakhir sekali, tadi kita dah buat kan lipatan napkin. Aha. Okey, mana lipatan napkin Aiman? Saya kat sini cikgu. Aha. Okey. Apa nama tadi? Yang ni nak pisang nama cikgu. Okey, pandai. Okey, pisang. Dan saya punya adalah Bird of Paradise. Okey, lipatan ini diletakkan di tengah-tengah. Di tengah pinggan. Di tengah-tengah. Okey. Okey. Tapi tadi saya ada sebutkan, alihkan pinggan dan letakkan lipatan napkin. Bermaksud sekarang pinggan ni dah dialihkan. So pinggan ini sebagai penunjuk sahaja, sebagai guide sahaja. Macam mana Jarak kita nak dia tu. jarak dia. Okey cikgu. Sebab dia punya kedudukan sudu dan pisau dan garfu mesti mengikut saiz pinggan. Habis tu pinggan letak mana cikgu? Pinggan kita ambil semula lah. Ambil semula. Simpan. Okey. Okay, sebab nanti bila kita nak serve, kita akan letakkan bersama dengan pinggan. Okey. Maknanya dia sebagai ukuran sajalah cikgu. Sebagai ukuran sahaja. Mungkin sekarang cikgu. dah selesai. Aha. Untuk peranggu meja, table, do. Okey. So kita ada satu lagi peranggu meja, iaitu peranggu meja ala carte kan? Okey cikgu. Okey. Untuk peranggu meja ala carte sebenarnya lebih kurang susunan yang sama, Baik, cuma peralatan dia lebih sedikit. Sedikit je cikgu. Tapi sebelum tu cikgu. Ya. Tadi ada markah tak untuk saya cikgu? Mesti ada. Mesti ada. Mesti ada. Disebabkan tolong saya tadi. Ya. Okey, saya bagilah cemerlang. Cemerlang Kalau Okey. cemerlang kena belajar saya makan. Boleh. Lipatan napkin pun cantik kan? Betul cikgu. Okey, cemerlang. Boleh kita teruskan lagi cikgu? Okey, kita teruskan untuk peranggu meja yang seterusnya adalah ala carte. Okey, untuk ala carte kita hanya memerlukan sedikit sahaja. Jadi kita keluarkan pisau salad dengan sudu sup. Okey. Kita keluarkan pisau salad dengan sudu sup. Kemudian kita keluarkan garfu salad. Garfu salad yang kecil lah. Ya. Okey. Jadi yang ada hanyalah Garfu makan, garfu makan, pisau makan, pisau makan, dan juga ni apa tadi cikgu piring? piring layan. Piring layan. Okey. Okey cikgu. Okey, tapi langkah step by step yang saya tunjukkan tadi sebenarnya sama. Bermaksud langkah yang pertama tetap sama, kita kena letakkan dulu pinggan. Okey, kalau kita bermula dengan kosong tadi, maksudnya kita kena letakkan dulu pinggan. Ukuran dia pun tetap sama macam tadi. Alright. Okey, kita dah susun pinggan, kemudian kita letakkan garfu, pisau dan juga garfu. Sama juga. Okey, pisau dan juga garfu. Dah selesai, ukur jarak betul-betul. Okey, kemudian kita letakkan piring layan dan juga pisau mentega. Pisau mentega. Okey, kemudian kita letakkan ni apa? Cawan, gelas berkaki. Saya pun tengok Aiman ni dia semangat sampai lupa gelas berkaki. Okey, gelas berkaki mesti sama macam tadi, berada di hujung pisau makan. Dan untuk hiasan peranggu meja, ala carte kita tak perlukan sudu dan garfu dessert. Okey, sudu dan garfu dessert kita keluarkan. Okey, yang lain tetap samalah. Jadi kad ni cikgu? Kad pun tetap sama, ada juga. cuma beza. Kad untuk ala carte dengan table d'eau sebenarnya dari segi menu dia lain lah. Okey. Yang itu kita akan belajar dalam modul lain macam mana pula nak buat kad menu. Okey, sekarang kita guna dulu kad menu yang ada. Okey. Langkah yang terakhir tadi, macam mana nak letakkan lipatan napkin. Ingat lagi tak? Kena buang pinggan tu cikgu? Ya, jangan buang. Jangan keluarkan. Keluarkan. Okey, keluarkan pinggan dan letak lipatan napkin di tengah. Tengah. Okey, sekarang dah selesai. So kita clear lah yang ni, kita keluarkan. Ini kita boleh bawa balik dapur cikgu Boleh bawa balik dapur. Okey, baik cikgu. Kalau untuk susunan kali ni pula cikgu. Okey. Apa markahnya cikgu? Okey, untuk susunan kali ni Oi, macam susah nak nilai tu. Saya susah nak menilai. Nak bagi sangat cemerlang tak boleh sebab peranggu perisa dah dikeluarkan. Dah dikeluarkan pula. Sepatutnya peranggu perisa tetap berada di
Oh, Tengah. kena ada tengah-tengah lah. Kira cikgu maknanya 100 tu dapatlah 90 kot. Boleh dapat Okey, baik 90. cikgu. Kita dah berehat sekejap. Okey. Dan murid-murid jangan ke mana-mana. Banyak lagi cikgu nak ajar kepada kita. Mungkin boleh cubalah kat dapur tu ke kan. Tapi hati-hati ya nak pegang pisau tu. Hati-hati. Baik, kita dah berehat seketika. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.